Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqqihna fid din wa qur rabbi zidni 'ilma wa qur rabbi zidni 'ilma wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ini dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan segala amal soleh kita ini diterima di sisi Allah dan kita dapat istiqamah melakukan amal soleh ini hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, yaitu tafsiran kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita masih lagi bicarakan tafsiran seruan Allah Ta'ala tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada ulil amri, iaitu kepada pemimpin. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata pengarang kitab, renungkanlah peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terdapat pemimpin-pemimpin selepasku. Barang siapa yang mendekatinya, membenarkan pendustaannya, membantu kezalimannya, maka dia bukanlah golonganku dan aku tidak termasuk golongannya, serta ia tidak dapat masuk syurga. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW bersabda, akan datang pemimpin selepasku. Kerana Nabi SAW ini, dia adalah Rasulullah SAW, ketua bagi seluruh ummah. Maknanya Nabi SAW ini dialah tempat rujukan seluruh ummah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, Allah Ta'ala berfirman, jika kamu tanaza'tum, kamu berselisih, tidak sependapat, farudduhu ila Allah wa rasulih, kembali kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Karena umat Islam ini dia mesti ada amir, dia mesti ada ketua. Maka sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah.
Dan Abu Bakar ni dia tak nak pun jadi khalifah. Tak macam hari ni tuan-tuan, di akhir zaman ini semua nak jadi ketua, semua nak jadi orang ada nama, ada jawatan macam-macam. Zaman Nabi SAW tak ada nakkan jawatan tu, tak ada. Kerana mereka faham bahawa jawatan itu adalah beban. Jawatan itu adalah beban, tanggungjawab. Jadi Abu Bakar ni tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW maknanya dia sakit, dia uzur. Walaupun Nabi SAW uzur pun dipapah oleh sahabat untuk solat. Ya, tak ada, maknanya tuntutan kewajipan solat tu tak cukup. Maka ketika Nabi SAW dia uzur, dia perintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Maka itu tandanya Abu Bakar akan menggantikan baginda Nabi SAW. Baik. Jadi kata Nabi SAW, pemimpin-pemimpin selepas aku ni, barang siapa yang mendekatinya, pemimpin, ramailah orang kelilingnya. Apa sebab tuan-tuan? Sebab dia ada dunia. Dia ada dunia. Orang yang ada jawatan pastilah ada duit. Ataupun dia artis, ataupun dia hari ni dia ni orang viral. Hari ni tuan-tuan viral pun laku juga. Viral. Jadi ada orang mengikut dia. Kalau dia artis, orang tukang rakam TikTok dia, tukang bawa baju dia nak bersalin, dia nak menyanyi, dia nak berlakon ke apa benda lah. Jadi maknanya ketua-ketua, maknanya orang yang ada orang kenamaan, orang ada dari segi dunia lah, maka ada orang mendekatinya. Dekat tu bersebab. Kalau saja-saja tak dapat apa-apa, dia tak dekat. Dia mesti dapat duit, dapat harta, dapat habuan dan sebagainya. Ini dari segi dunia. Jadi siapa yang mendekatinya membenarkan pendustaannya. Jadi orang pakat pergi kepada pemimpin ketua ni, walaupun ketua dia itu menipu, ketua dia itu berdusta, dia membenarkannya. Ini kita sebut apa? Pak turut ke apa juga. Tak kisahlah. Kita tak tuju kepada sesiapa. Siapa yang buat, dia makan cili, maka dia rasa pedas. Orang tak makan cili, takkan dia rasa pedas. Jadi tuan-tuan, membenarkan pendustaan dia. Ataupun hari ini orang jadi saksi palsu, penyaksian palsu. Dia membenarkan sesuatu yang tak benar. Ini akhir zaman, sabda Nabi SAW. Orang berbohong pun dia kata betul. Macam mana tuan-tuan? Kalau tak betul, kalau dusta, walaupun dia tu pengikut, maka dia kena apa, amanah. Dia kata ketua saya ni menipu. Kita terus terang. Tak boleh ketua dia menipu. Oleh kerana dia mengikut, dia pun betul, ketua saya betul, walaupun pemimpin tu penipu. Dan ini tak pelik tuan-tuan. Sejak daripada zaman Nabi SAW lagi, Nabi dah bersabda akan ada pengikut yang membenarkan pendustaan pemimpinnya. Kemudian membantu kezalimannya, taat kepada pemimpin yang zalim, tak boleh. Malah membantu kezaliman dia. Orang buat zalim, kita kena nasihat, kita kena tegur, walaupun kita kena pecat. Ini tidak tuan-tuan. Oleh kerana takut harta pencarian, uyuk nasib dia zalim pun zalim lah, ikut juga.
Ini disabdakan Nabi SAW, membantu kezaliman. Maka ia bukanlah golonganku dan aku tidak termasuk golongannya. Siapa yang membenarkan, ketua ke, pemimpin ke, siapa saja tuan-tuan, membenarkan pendustaannya, membantu dia membuat kezaliman, maka Nabi SAW bersabda, dia bukan daripada golonganku. Laisa minna, bahasa Arabnya, bukan daripada kalangan kami. Berat ni tuan-tuan, bukan daripada kalangan kami. Ini maksudnya kita hidup di akhir zaman, tetapi kita tak layak mendapat keistimewaan umat akhir zaman. Antaranya di akhirat kita akan, umat Islam ni akan minum air daripada telaga Kausar, baginda Nabi SAW. Maka ada umat yang dihalau. Maka Nabi SAW sabda, itu umatku, ummati. Maka dikata kepada Nabi SAW, mereka yang dihalau itu adalah mereka yang berpaling daripada ajaranmu ya Rasulullah. Tak layak, tak boleh nak minum daripada telaga Kausar baginda Nabi SAW. Kita memang, kita ni umat akhir zaman. Siapa yang hidup di akhir zaman ni semua umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada yang terkeluar, bukan daripada kalangan kami. Siapa yang bersabda, siapa yang berkata? Nabi SAW. Dan aku tidak termasuk segolongannya, serta ia tidak dapat masuk syurga. Tak dapat masuk syurga. Ada golongan yang dia tak cium bau syurga. Syurga ni jarak berapa jarak dia jauh lah. Berapa kiraan dia, ribuan tahun ke, ribuan meter ke, maknanya jauh. Dapat dah dihidu, dicium bau syurga. Tapi ada golongan bau syurga pun dia tak dapat. Wal'iyadu billah min dzalik. Baik, seseorang mukmin disarankan untuk mendoakan pemegang urusan mereka, ulil amri, walaupun dia bersikap adil atau zalim. Tuan-tuan, kita sebagai orang biasa lah, rakyat lah, rakyat, kita kena doa untuk pemimpin, ketua. Sebab apa tuan-tuan, ketua ni kalau dia tak ikut perintah Allah, dia tak ikut ajaran Nabi SAW, maka rosaklah umat. Masya Allah. Memang dalam dunia hari ni, pemimpin ni kenalah pandai cakap orang putih. Betul lah, tak jadi masalah lah. Sedangkan tuan-tuan, kalau nak kira, kita ni kalau cakap bahasa Malaysia, kita pergi Amerika pun, kita cakap bahasa Melayu pun, kita bangga dengan kita punya bahasa, tak ada masalah. Bukan satu kehinaan. Pemimpin apa ni cakap orang putih pun tak peduli apa. Cakap bahasa Melayu, bayar translate, lambat-lambat translate ada. Tak malu. Jadi jauh lebih penting daripada bahasa orang putih. Maknanya Islam itu sendiri. Malah kalau kita cakap bahasa Melayu, bahasa Malaysia, kita bangga. Ada orang Malaysia, dia tak kisahlah dia wakil Malaysia ke, dia artis ke, dia apa ke, berucap di luar negara, dia cakap Melayu, bagus. Dia orang nak faham, dia orang kena belajar, translate lah. Jadi nak saya sebut tuan-tuan, dari segi dunia memanglah nak memimpin hari ni kena orang yang bijak lah. Dari segi dunia dia betul. Tetapi tuan-tuan, jauh lebih penting dari itu adalah orang yang faham agama. Itu jauh lebih penting. Kalau dia tak faham agama, macam mana dia memerintah? Kita tengok di Saudi hari ni tuan-tuan, macam-macam hiburan dah. Bila mana ada syekh, imam yang lantang, menegur, ditangkap, disumbat dalam penjara.
Masya Allah, itu sunnatullah. Para kekasih Allah, Habib Allah, mereka yang dikasihi oleh Allah, Allah cinta, Allah redha, Allah uji mereka. Kalau boleh dia pilih tak lantang, boleh dia. Dia berdiam diri dia. Dia semayang, bagi salam, doa balik. Tak payah sentuh kerajaan dia, tak ada masalah. Dia pun selamat. Tapi tuan-tuan, yang dipilih adalah menegur. Dia tegur. Kena penjara tuan-tuan di Saudi. Jadi di Saudi ni pemimpin dia tentu orang Islam. Tapi bila dia tegur, dia tak boleh terima. Dia Islam apa? Wallahu alam lah, liberal ke, plural ke, sekular ke, apa benda tak tahu, Wallahu alam. Tapi yang jelasnya tentu hiburan dah mula di Saudi ni. Alhamdulillah min zalik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin ini kita sebagai orang biasa rakyat kita doakan. Soal mengundi itu satu hal. Terpulang masing-masing lah tuan-tuan, nak mengundi tak mengundi tak ada masalah. Yang penting kita doa. Pada doa ni tuan-tuan senjata orang Islam. Doa. Tapi doa juga usaha pun kena ada. Dan kita nak pilih pemimpin ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, banyak cara dia lah. Ada orang dia hanya nak berdoa sahaja, ataupun kita kata kita perbaiki ummah terlebih dahulu. Ummah, contohnya tuan-tuan, bermula kekeluargaan. Paling kecil apa? Keluarga lah, satu keluarga di rumah. Kalau di rumah tu tuan-tuan, Masya Allah, mak ayahnya didik agama kepada anak-anaknya. Anaknya tumbuh membesar dengan faham Islam, faham agama. Anak perempuannya, kemudian selebihnya di sekolah pula. Tapi kalau dalam rumah dah rosak dah anak-anak, akhlaknya, halal haramnya, pergaulannya, mak ayah tak peduli tuan-tuan, kita nak. Jadi rosak daripada bermula di rumah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak fikir maknanya kepada negara tu, kepimpinannya dan sebagainya, mengubal undang-undang dan sebagainya, banyak cerita lah. Jadi kita mula dengan rumah. Bermula di rumah. Dibacakan ayat kisah-kisah Nabi SAW ke, dibacakan apa lagi, hadis-hadis Nabi SAW ke, tazkirah yang ringkas dan sebagainya. Jadi di setiap rumah dibentuk rohani mereka. Kalau kita nak fikir, orang kata apa, nak ubal pengubalan, ubal undang-undang ni, macam-macam. Kita mula daripada rumah. Masya Allah. Jadi nanti tuan-tuan, bila semua orang faham agama, maka yang akan menjadi pemimpin itu daripada negara itu, tempat itu tuan-tuan, semua orang yang beriman, yang faham agama, maka pemimpin itu juga akan faham agama. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita doalah tuan-tuan. Yang apa nama, paling utama adalah doa kepada Allah. Yang selebihnya itu hanya usaha, al-kasbu, usaha saja. Selebihnya doa. Doa itu yang paling utama. Ya Allah, kurniakanlah kepada negara kami ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah, negara, tayyibatun, yang baik, wa rabbun ghafur, negara yang beriman, rakyatnya beriman, pemimpinnya yang beriman. Macam-macam itu doa. Yang selebihnya serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting tuan kita doakan agar Allah berikan, kurniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin yang adil, pemimpin yang faham agama,
pemimpin, al-imamul adil, imam yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Tuhan, barang siapa yang memegang sesuatu dari urusan umatku dan dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memegang sesuatu urusan daripada umatku, maknanya dia pegang, dia memerintah, dia ada kuasa, maka tuan-tuan, kalau dia ni mengasihi mereka, dia kasih kepada rakyat, dia pemimpin, dia kasih kepada rakyat. Kita dah kena baca kisah Khulafaur Rasyidin, macam mana mereka tuan-tuan memimpin, bagaimana mereka uruskan rakyat mereka, bagaimana mereka uruskan harta Baitul Mal, bagaimana, maknanya segala kebajikan dijaga. Maknanya kita hari ini, pemerintah, pemimpin yang ada hari ini tak dapat menandingi kepimpinan yang Khulafaur Rasyidin sebelum kita. Tak dapat. Cuma sekurang-kurangnya kita belajarlah insaf, muhasabah. Mana kita tak dapat ikut 100% Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin Islam sebelum ini, zaman kegemilangan Islam. Paling kurang pun kita dapat ikut sikit pun jadilah. Berapa peratus yang 1% pun 1%. Jangan tak ikut langsung. Jangan kita ikut kita je. Kita buat rasa betul lah itu je. Tak. Kena contohi mereka-mereka yang sebelum kita. Mereka-mereka yang Allah redha pada mereka. Jadi siapa yang pegang urusan umat, dia kasih kepada mereka, maka Nabi SAW sabda, maka kasihilah dia. Kasih kepada pemimpin, ketua ni. Dan barang siapa menyukarkan mereka, maka sukarlah dia. Maknanya kalau menyusahkan rakyat, menyusahkan orang bawahan dia, maka Nabi SAW sabda, ya Allah, susahkanlah hidup pemimpin. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi siapa yang ada niat nak jadi pemimpin ke, nak jadi ketua ke, nak jadi apalah tuan-tuan, ingat tanggungjawab amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dah habis tuan-tuan berkaitan dengan seruan Allah tentang ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada pemimpin, iaitu ulil amri. Maka berkata pengarang, saudara Islam, perbanyakkanlah bekalan sewaktu kita memperolehi kesempatan sebelum terlewat. Kata pengarang tuan-tuan, kita perbanyakkan bekalan. Bekalan apa tuan-tuan? Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maknanya kesempatan sebelum terlewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum 5, datangnya 5. Yang pertama, apa nama? Sihat sebelum sakit. Waktu sihat, rebut peluang sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Waktu lapang sebelum sempit. Waktu muda sebelum tua. Waktu hidup sebelum mati. 5 ni kena rebut. Siapa tak rebut 5 ni, rugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, ada 2 nikmat yang dilupai, dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihhatu. Pertama adalah sihat, yang kedua adalah waktu lapang. Jadi rebut peluang ini tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tak mensia-siakan tentang segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kata pengarang lagi, taubatlah sebelum pintu taubat ditutup. Taubat ni tuan-tuan, ada taubat yang Allah Ta'ala terima, ada taubat yang Allah Ta'ala tidak terima.
Taubat yang Allah Ta'ala tak terima, taubat Fir'aun, laknatullah alaih. Dia taubat ketika mana dia tenggelam dalam air. Itu taubat akhir-akhir lah. Walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahdahumul maut qala inni tubtu al-ana wa lilladhi wa hum yamutun wa hum kuffar. Qala inni tubtu al-an, sekarang aku taubat. Walaysat at-taubah, itu bukan taubat. Taubat yang tak diterima. Taubat yang diterima ni, innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Taubat yang diterima, dia buat salah, dia buat su', thumma yatubu, kemudian dia taubat. Waktu dia sihat tu dia taubat. Bukan waktu terlantar tu taubat. Waktu dah tak boleh bergerak lah, waktu dah mungkin tak ada daya lah, waktu tu taubat boleh. Maksudnya selagi mana tak keluar roh tu sampai ke apa namanya, halqum, maknanya kan masih ada peluang. Sebab itu tanda waktu kita sihat, taubat pada Allah, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah kesempatan yang mudah demi rumah keabdian. Tunaikanlah dengan segera sebelum matahari terbit di sebelah barat, sebelum kiamat, taubat pada Allah. Dan bersiaplah sebaik-baik bekalan dan jawapan dengan hari perhitungan. Janganlah kamu melengahkan masa keadaan ini merugikan kamu. Janganlah kamu melakukan maksiat kerana kemaksiatan mengakibatkan kerugian dan menutup pintu-pintu syurga. Banyakkan ketaatan, tinggalkan segala maksiat. Jadi banyak ini tuan-tuan, isyarat awal ini. Baik, salah seorang yang bijak memilih 4 ungkapan dari kitab. Kata pengarang tuan-tuan, ada seorang dia bijak, dia memilih 4 ungkapan daripada kitab, iaitu kitab yang 4, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Suhuf itu Al-Quran Karim. Baik, ungkapan dalam kitab Taurat: barang siapa yang redha dengan apa yang dianugerahkan Allah, nescaya dia merasa aman di dunia dan akhirat. Dalam kitab Taurat tuan-tuan, ungkapan dia, barang siapa yang dia redha dengan apa jua takdir Allah, anugerah Allah, dia terima. Semalam saya baca kitab Hadis Kursi, iaitu tentang ibu ayah yang meninggal, anaknya meninggal. Maka tuan-tuan, bila mana malaikat dah cabut nyawa anak bayi, maknanya yang meninggal sebelum akil balik, dah cabut, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang keluar daripada lisan ibu dan ayah setelah mana kamu cabut nyawa anak mereka yang belum balik? Kata malaikat, ya Allah, dia memujimu ya Allah. Meninggal anak dia, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kembali kepada Allah. Maka Allah berfirman, bina untuknya rumah di syurga, bagi nama syurga itu diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Sebab ibu dan ayah ini mati anak yang kecil, dia memuji Allah. Dan juga tuan-tuan, anak kecil meninggal, dia tidak ada dosa, dia akan menjadi pelayan di dalam syurga. Wildan dalam surah Waqi'ah kalau tak salah, ada dari surah firman Allah Ta'ala. Wildan ni anak-anak, dia ini menjadi pelayan, dia melayan ahli syurga, penghuni syurga. Dan anak-anak yang meninggal waktu kecil ni, dia akan memberi pertolongan ketika mana Allah berfirman kepada kanak-kanak yang meninggal tu,
masuklah ke dalam syurga. Ini ada sebut dalam hadis kursi. Saya terjemah mafhum dia lah. Maka kanak-kanak itu kata, kami tak nak masuk sehingga ibu dan ayah kami masuk. Maka Allah Ta'ala pun masuklah, udkhulul jannah, masuk. Dia kata kami tak masuk, melainkan ibu dan ayah kami masuk. Ibu dan ayah dia kena hisap dulu. Kerana mukallaf yang dibebankan perintah-perintah Allah, dah balik, dah ada cukup umur dan sebagainya, maka akan disoal dulu dosa, pahala. Ambil harta orang, caci maki orang, buat zalim pada orang, tengok dulu pahala, dosa banyak mana, baru masuk dalam syurga. Bakar tu dalam neraka, baru masuk dalam syurga. Tapi anak kecil ni minta pada Allah, dia syafaat. Maka Allah berfirman, masuklah kamu wahai kanak-kanak bersama dengan ibu dan ayah kamu. Masya Allah, tuan-tuan. Siapa yang meninggal anak sebelum akhir balik, tuan-tuan, gugur ke dan sebagainya, tuan-tuan, Allah, kita sabar, tuan-tuan, kita dapat syafaat. Anak itu akan bawa kita masuk dalam syurga. Baik, kalau anak-anak dah besar lah, dia dah balik dah, hantar dia belajar Quran, hafal Quran, ibu dan ayah dia akan dipakaikan mahkota dan dia dapat bagi syafaat. Ibu dan ayah dia dan beberapa ahli keluarga dia untuk dia bawa masuk ke dalam syurga, disebabkan dia hafal Al-Quran. Masya Allah, surah, tuan-tuan, kita ada hafiz kita, Masya Allah. Orang muda, saya dah 39 dah. Saya teringat muda-muda macam tu lah saya dulu. 39 pun tak tua lagi lah, tuan, muda lagi lah. 39 pun, tuan-tuan, maknanya ada orang tanya dah nikah ke belum. Lupa rumah di belakang. Baik. Jadi, tuan-tuan, dalam kitab Taurat, ungkapan dia, siapa yang reda dengan kurniaan anugerah Allah, maka dia akan rasa aman di dunia, tak rasa apa, kerana diterima semua, baik, buruk, semua dia reda. Kita orang mukmin ni dapat nikmat memuji Allah. Kalau dapat ujian, dapat bala, juga reda. Ajaban li amril mukminin, kata Nabi SAW, ajaib orang mukmin. Dapat baik, dapat nikmat, dia puji Allah, syukur pada Allah. Seminit lagi. Ceramah dia kena selalu tengok jam, kan? Tak tengok jam, dia terlajak. Jadi, tuan-tuan, dapat kebaikan, nikmat, puji Allah, dapat ujian, maknanya redha dengan apa juga ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kitab Injil disebut barang siapa yang mengawal nafsunya, dia akan berjaya di dunia dan akhirat. Dalam kitab Injil, insya-Allah kita berlaluan pada asal.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesimpulan yang pada malam ini yang dapat kita kongsikan pada malam ini itu tentang kepimpinan. Yang mana pentingnya pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentang kita sebagai rakyat pun tuan kita kena mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin, dan juga tuan-tuan, pemimpin dan rakyat juga kedua-duanya memainkan peranan. Nak harap pemimpin saja pun tak boleh, nak harapkan rakyat saja pun tak boleh. Jadi ketua-ketua amir itu khalifah, maknanya takwa kepada Allah dan rakyat dan seluruh umat juga takwa kepada Allah SWT. So itu tuan-tuan, setiap orang itu tuan-tuan penting dia tingkatkan iman dia. Dan masalah umat hari ini tuan-tuan, masalah iman. Iman ini tuan-tuan, kalau iman tu elok, hati dia baik tuan-tuan, baik. Ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri ada seketul daging, kata Nabi SAW. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau elok tuan-tuan, dalam hati dia tu elok lah. Tapi kalau yang dalam hati dia tu iman tak ada, sifat keji, hatinya gelap, penuh buat dosa, tidak taubat, maka rosaklah umat. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, penting kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan rahmatnya, keberkatannya kepada kita dan kepada seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cukup saya pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap itu datang daripada kejahilan kurang dari saya mohon ampun kepada Allah Taala. Minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan, semua yang hadir pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi